Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya. Nikmat Islam dan nikmat beriman. Dan nikmat kita hidup pada 23 Ramadan Al-Mubarak. Dan kita ada lebih kurang 6 hari lagi kita nak meninggalkan Ramadan Al-Mubarak. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara tak ada suara. Nak minum air tak boleh ni. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Jadi Ramadan, sebab itu bila mana orang sebut Ramadan ni satu bulan yang mentarbiah roh kita. Ramadan ni bulan yang mentarbiah roh kita. Dan Allah dia hantar perkara tarbiah di dalam Ramadan. Perkara yang pertama, antara perkara yang perlu kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalam Ramadan. Bila Allah Ta'ala turunkan Quran, sebab tu orang tak perasan 17 Ramadan ni orang nampak turun Quran je. Tapi orang tak nampak selain daripada turunnya Quran, antara perkara yang paling besar, Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebelum tu dia tak dipanggil Nabi. Sebelum 17 Ramadan tu dia hanya dipanggil Muhammad. Bila mana turun sahaja Quran, Quran ni apa sahaja diturunkan nak diterjemahkan Quran ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat 17 Ramadan tu Allah turunkan Quran, dalam masa yang sama Allah utuskan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Antara perkara yang paling besar, Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Diutuskan untuk memberi petunjuk. Wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, dan menzahirkan setiap daripada perkara agama. Macam orang qasidah kan? Orang qasidah. Zahara dinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Dia kadang-kadang qasidah dia tak faham apa yang dia sebut. Bizuhurin Nabi Ahmad, kami menzahirkan apa sahaja yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ramadan. Sebab itu Quran turun dalam Ramadan, sekaligus perkara yang paling besar Allah bangkitkan Nabi dalam Ramadan. Dan kita tengok setiap mana kita solat tarawih, Tok Bilal tempat kita dia hantar mesej ketika tarawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyina. Bila Tok Bilal dia selawat tu, dia bukan selawat saja tuan-tuan. Dekat selawat tu dia ada hantar 3 mesej. Kalau faham lah. Kalau tak faham termenung je lah. Apa Tok Bilal sebut? Muhammadin Nabiyina, Habibina, Syafi'ina, wa Zuhrina, Anta Maulana. Apa mesej dia? Mesej dalam selawat tu ulama buat cantik lah. 3 mesej yang diberitahu oleh Tuan Bilal. Ini bulan Nabiyina. Apa maksud Nabiyina? Nabi kami. Apa maksud Nabi kami? Nabi kami, Nabiyina, Nabi kami, Nabi yang membawa berita mari langit. Nabi. Orang tanya, apa dia Nabi? Nabi ni membawa berita. Berita mari mana? Mari langit. Sebab itu Quran dia diberitahu syahrul Ramadan allazi unzila, diturunkan. Kalimah diturunkan ni turun mari mana? Mari langit. Quran ni dia ada turun secara 30 juzuk dan dia ada turun secara beransur-ansur. Cuba tuan-tuan baca Quran. Wallazina yu'minuna bima unzila syahrul Ramadan allazi unzila. Tapi bila mana tuan-tuan baca inna anzalna, unzila, kata para ulama mufassirin, unzila Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anzala, inna anzalna, kami turunkan. Turun kepada siapa? Turun kepada Jibril. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni dia daripada lauh mahfuz. Orang tanya, apa dia lauh mahfuz? Lauh mahfuz ni, maksud lauh ni, orang belajar ilmu bahasa Arab,
Lauhun. Lauhun ni papan. Mahfuzun, kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia dipanggil na'at. Na'at ni apa dia? Sifat bagi papan tadi, dia menjaga apa sahaja yang tertulis di lauh mahfuz bagi makhluk-makhluk dia di muka bumi. Jadi Quran dia turun daripada lauh mahfuz, dan dia turun peringkat yang kedua di Baitul Izzah. Dan di sana dipanggil Anzala. Lauh mahfuz dia turun kepada Baitul Izzah 30 juzuk. Turun. Dan Jibril menghafal Quran di sana ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama 8 malam. Pandangan yang kedua 12 malam. Dia menghafal Al-Quran. Dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Dan Nabi ni orang yang tidak hafal Quran. Saya pernah sebut dulu, Nabi dia bukan orang hafal Quran. Kita hantar anak pergi Mahat Hafiz. Kenapa? Tak ikut sunnah Nabi. Tak ikut sunnah pun. Nabi bukan orang hafal Quran. Ada pun yang menghafal Quran tu sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Nabi ni Quran letak dalam dada dia. Tu beza tu. Tuan-tuan buka dalam suratul Hajr, juzuk yang ke-19. Allah sebut nazala bihi ruhil amin. Surah Hajj, akhir surah. Ala qalbika litakuna minal munzarin bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan Quran itu dibawa oleh Jibril yang penuh amanah. Ruhil amin, yang penuh amanah. Satu huruf pun dia tak tinggal. Ala qalbika. Allah sebut apa dia? Ala qalbika. Dan kami letak ke dalam dada engkau Muhammad, ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal munzarin, untuk memberi peringatan. Allah guna kalimah ala qalbika. Kami letak Quran ni dalam hatimu, dadamu. Dan ditunjukkan bukti, kalau tuan-tuan buka dalam Bukhari, bahawa Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Nabi ialah ketika mana di dalam tidur ni. Nampak? Kita boleh hafal Quran tak dalam masa tidur? Tak boleh. Apa sebab Nabi boleh? Sebab Nabi bukan hafal Quran, tapi Quran itu letak di dalam dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan Nabi ni memang dia macam kita. Dia ada rambut, dia ada rupa, dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada semua ada. Tapi hukum dia berlainan dengan hukum kita. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran itu diturunkan dalam Ramadan. Dan Ramadan ini antara benda Allah Ta'ala membangkitkan Nabi. Nabi Yina, Nabi kami. Nabi kami ni dia bawa berita mari langit. Nabi Yun, Nabi Yani, Al-Anbiya. Dia membawa berita mari langit. Dan berita ni kita sebagai orang Islam diajar, kita setuju ke, kita tak setuju ke, kita mesti bersedia untuk bersetuju. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana orang tanya kepada kita, apa dia Nabi bawa? Nabi bawa antara perkara, Nabi bawa 4 benda, kata ulama Haraki. Nabi ni, Nabi Ina, kita kata ni bulan Nabi. Nabi ni bawa apa dia?
Nabi bawa 4 benda yang perlu kita tahu. Yang pertama, Nabi membawa Islam. Tuan-tuan, orang tanya, wa ma huwal Islam? Apa dia Islam? Al-Islamu huwal adab. Islam itu adalah adab. Dan orang yang berpegang dengan hukum Islam, maka orang yang ada adab. Dan orang yang berpegang dan orang yang tidak berpegang dengan hukum Islam, maka itulah orang yang biadab. Sebagaimana kata pepatah Arab, man laisa adabun fahuwa dub. Sesiapa yang tidak ada adab, maka samalah dia macam binatang. Kita tengok antara hukum Islam ialah menghapuskan orang yang murtad. Betul tak? Orang murtad ni dalam Islam bila mana dia murtad, ditangkap. Dalam mazhab Syafi'i, ditangkap, diberi peluang 3 hari. Kalau tanya dia, mu nak taubat tak? Dia kata, insyaAllah saya cuba. Mu yakin tak Allah ni dalam masa 3 hari ni aku tahan mu ni? Dia kata, dah yakin sikit. Bila ada keyakinan sikit dalam masa tempoh 3 hari, maka dia terlepas daripada kejatuhan hukum bunuh. Maka sebab apa? Sebab hati dia cenderung kepada Islam ada sedikit. Ada pula hari ni biadab, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, hari ni ada persatuan pula. Persatuan budak belajar Eropah, belajar dekat Eropah, balik dia ada buat persatuan pula. Persatuan murtad. Allahu Akbar. Dia ada ekonomi yang mantap, ada kerja yang baik, dia buat persatuan pula. Persatuan murtad. Hak buat persatuan murtad ni bukan orang belajar PMR, bukan orang mengaji SPM, orang yang hak mengaji tinggi. Maka timbullah budak-budak yang murtad. Yang balik, dia ni bukan pakaian dia, bukan aurat, dia pakai tudung. Macam biasa dia pakai tudung, dia pakai jubah, dia khabarkan. Kemudian dia buat satu persatuan murtad. Allahu Akbar. Ekonomi dia mantap. Maka sebab itu sidang jemaah, dalam hukum agama, bila nak masuk agama, dia tidak ada paksaan. Tapi bila mana masuk agama, nak masuk agama Islam ni, tak ada paksaan. Tapi bila mana masuk agama Islam ni, mesti ikut sistem yang ditetapkan oleh agama. Siapa lawan? Ini penjenayah. Penjenayah ni bukan penjenayah kepada manusia, tapi orang yang murtad ini dipanggil penjenayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bawa Islam. Nabi bawa Islam. Dan Islam ni, sebagaimana saya sebut, adab. Dan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa golongan Islam ni, sehingga di akhir zaman ada satu golongan yang dipanggil golongan dakhnu. Wa ma dakhnu ya Rasulullah? Apa dia dakhnu? Dakhnu ni mereka yang mengaku Islam, mereka yang mengaku ada agama, tetapi dalam masa yang sama hati mereka belum tentu lagi mereka menerima seluruh daripada agama. Sehingga disebut oleh Imam Hasan Al-Banna, orang mengambil agama di akhir zaman dalam 2 keadaan. Yang pertama, orang ambil agama ni ketika mana dia nak nikah, dia ambil agama. Nak nikah ni ambil agama. Angkat nikah ni ambil agama. Sebelum tu tak ambil agama. Kita ada sahabat saya hari tu nak nikah, kita pergilah, tolong dia pergi ambil surat dekat Jabatan Agama Islam Selangor.
Ni dalam kawasan pagar Jais ni. Kita pun tengok ada budak naik motor EX5. Lelaki perempuan peluk macam ni. Subhanallah. Ini kawasan Jais ni. Lepas tu kita kata kat kawan kita, ini mesti budak nak ambil surat nikah ni. Tanya dia, dah nikah ke belum? Tak bang, tapi kita dah tunang dah. Relax lah. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang faham tunang tu dah boleh peluk lah. Betul tak? Teruk. Sampaikan sidang jemaah, saya dikhabarkan ada perkara songsang. Apa dia? Mak perempuan dia tanya kepada lelaki yang bakal menantu, tak kahwin lagi? Malam ni tak tidur rumah ke? Subhanallah. Itu tak kahwin lagi. Kalau kahwin agak-agak macam mana sidang jemaah? Ini sebabkan. Apa sebab? Sebab tidak diberi kefahaman agama, tak berpegang dengan agama. Maka jadilah orang yang perangai dia macam tidak ada adab. Maka sidang jemaah yang dimuliakan, sebab itu saya sebut tadi, agama ni dia mengambil yang pertama dipanggil, orang kata nak nikah. Dan yang kedua, bila mana dia qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila mana dia mati, baru dia nak ambil agama. Contoh Kuala Lumpur ni tuan-tuan, maaf sebut, dia punya masjid, tempat pemandian jenazah dia ratusan ribu. Mandi jenazah dia 200,000. Saya tengok, sahabat saya maklumkan bahawa peruntukan untuk jenazah yang diberi peruntukan daripada bank rakyat untuk masjid-masjid 500,000, setengah juta. Tapi majlis ilmu mati begitu saja. Buat pemandian jenazah ratusan ribu, tapi majlis ilmu mati. Soalnya, mandi jenazah ni afdal di rumah ke atau afdal di masjid? Pening dah ni. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, kita mandi kat mana tuan? Rumah. Tapi bila mana kita mati sehari, kita mandi di masjid. Saya tak kata salah mandi di masjid. Tapi hari ni, sampai seumpama kita menyatakan mandi di masjid tu lebih hebat daripada segala-galanya. Nampak? Maka orang tak faham. Sehingga kan kita ni pening. Ini kesan bila mandi kat masjid apa jadi? Si isteri mati suami, dia pun sibuk pergi masjid. Saya ada tegur itu, saya kata, saya lepas dah masa tak ke bumi lagi, saya tak cakap lah. Ke bumi tu saya sebut, orang perempuan, dia mula iddah dia. Bukalah kitab mazhab Syafi'i mana. Dia mula iddah dia apabila terlucuknya nyawa suami dia, maka mulalah iddah dia. Ni kena faham. Suami dia dibawa jenazah ke masjid pun, isteri tak boleh ikut, mesti duduk rumah. Ini hukum. Suami dia kena ke bumi pun, dia tak boleh ikut, dia mesti duduk rumah. Orang nak buat tahlil ke rumah dia, nak buat apa ke, biar anak dia uruskan, dia duduk rumah. Duduk rumah pula, duduk pakaian seumpama pakaian yang tidak menunjukkan berhias, duduk di dalam rumah. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Apa lagi tak boleh? Tak boleh keluar rumah. Hatta dibahaskan oleh ulama mazhab Syafi'i, tak boleh bertukar-tukar rumah. Ni hari ni orang mati, anak ni ambil pergi rumah ni sekejap seminggu, ni sekejap pergi rumah ni seminggu, ni seminggu. Tak boleh. Ini hukum. Dia mesti duduk di rumah dia. Dia beribadat, dia baca Quran, dia berzikir. Apa sebab? Sebab atas kematian suami dia. Illa darurah, melainkan darurah. Contoh macam mana? Isteri bekerja, itu lain.
Itu pun bekerja pun dia pergi kerja, balik kerja. Pergi kerja, balik kerja. Dan haram 4 bulan 10 hari timbul perkara-perkara yang nak nikah. Tak boleh. Sebab tu saya sebut tadi, mandi ni afdal di rumah ke atau di masjid? Di rumah. Sebab isteri boleh mandikan sekali. Tapi kalau mandi di masjid boleh tak? Tak boleh dah lah. Tuan-tuan buka lah kitab mazhab Syafi'i. Tak tahulah kalau ada kelonggaran. Tetapi daripada mazhab Syafi'i, daripada ulama mazhab Syafi'i, bila mana kematian suami, maka isteri tak boleh keluar rumah sewenang-wenangnya illa darurah, melainkan darurah. Contoh makanan dalam rumah dah habis, darurah lah. Contoh isteri nak cari rezeki, darurah lah. Ini perkara-perkara darurah. Tapi orang tak faham, maka orang hebatkan pemandian jenazah, orang matikan majlis ilmu. Maka orang hebat daripada jenazah, maka orang tak ada ilmu. Ini berlaku sidang jemaah Islam, tapi tak faham. Kita kalau nak sebut hari ni, bila mana baru-baru ni keluar pula ada orang kata haram. Saya nak sebut sikit. Haram membayar zakat kepada asnaf. Pergi sendiri bayar sendiri. Hukum dia tak boleh. Kerana mesti bayar kepada amir. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bila ni nak sebut daripada segi ilmiah, bila dibuat kajian daripada 8 asnaf yang berada, tuan kerja di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni duit zakat fitrah aja ada lebih kurang 400 juta lebih. Yang penting dasar dia 400 juta fitrah. Dia punya asnaf 8 semua tu ada 1.2 juta. Logik tak tuan-tuan? Tuan-tuan jalan di sekitar Kuala Lumpur, tulis membasmi kemiskinan yang ada. Logik tak? Tak logik. Bila sahabat saya, dia buat research, Ustaz Ridwan Ismail, dia buat research, dia kata rupanya dia hanya membayar zakat ni kedua asnaf saja. Yang pertama dipanggil al-amilin. Zakat tu belanja, tapi dia pergi balik kepada pejabat zakat. Ini saya sebut. Ini bila mana orang tak melaksanakan Islam. Yang kedua dipanggil ar-raqibin. Dia memberi zakat kepada dipanggil asnaf ar-riqab. Ar-riqab ni dia letak dalam dia punya penulisan tu, hanya kita beri zakat kepada pesakit-pesakit HIV. Yang lain boleh usaha sendiri. Maka timbullah tempat kami kadang-kadang musyarak di Tabung Haji Travel. Kita musyarak dekat Hotel Seri Putra Kuala Lumpur. Tanya, ni hotel siapa ni? Ini hotel zakat. Allah, zakat ada hotel. Ada hospital zakat. Ingatkan hospital zakat ni free tuan-tuan. Beranak bini pun 3,000. Nak menunjukkan sidang jemaah, di manakah agama? Nabi bawa Islam, Nabi bawa agama. Tapi bila mana agama ni tidak dipegang, ini jadi dia. Tuan-tuan, saya sebut kepada orang, kita boleh buka kaunter zakat Ramadan 7 pagi 12 malam, Isnin sehingga Ahad. Tapi bila mana kita nak salurkan zakat, ada tak kita buat 7 pagi 12 malam? Tuan-tuan fikir sendirilah. Maka menyebabkan di sana, maka berlakulah kata Syekh Syarawi, yang kaya terus kaya, yang miskin merudung jatuh. Wa na'udzubillah. Maka sidang jemaah, Nabi bawa apa? Nabi membawa Islam. Maka sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini saya nak suruh tuan-tuan fikir sendiri. Ini yang berlaku hari ini. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, ada
Orang kata lagi afdal bayar zakat. Saya kata afdal bayar zakat ni, nak bagi tahu, tuan-tuan nak bayar dekat lembaga zakat boleh bayar. Tapi afdal bayar zakat ni, afdal tuan-tuan turun sendiri, jumpa kepada asnaf, itu lebih afdal dan itu lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu saya nak sebut sikit. Satu benda ni, masyarakat kita dia suka bayar zakat sebelum sembahyang raya, betul tak? Nak dapat afdal. Saya nak bagi tahu. Sebab apa bayar zakat Nabi suruh sebelum sembahyang raya? Hukum zakat fitrah ni, hukum asal Nabi kata, kamu belanja duit-duit kamu dulu, belanja Ramadan ni 29 hari, dan belanja untuk meraihkan hari raya. Tiba-tiba malam tu ada duit lebih, maka duit tu kamu mesti bayar zakat fitrah. Bayar bila? Bayar besok pagi lah, sebelum sembahyang raya. Sebab malam raya ada duit lebih, nak bayar bila? Besok pagi, sebelum sembahyang raya bayar. Ada duit lebih malam tadi. Tapi sekarang ni duit kita bukan lebih malam raya, sebelum raya tu dah terlebih dah. Kena bayar lah. Awas sikit pun tak apa. Orang nak kejar afdal tu kena faham afdal tu macam mana. Kena faham. Tu kadang-kadang tak faham, tak diberi penerangan. Afdal sebelum sembahyang raya. Macam mana afdal? Sekiranya duit kita ada lebih, kita ni orang tak berapa senang, tiba-tiba belanja Ramadan, belanja sikit malam raya, ada lebih lah 300-400. Anak berapa orang? 4 orang. Isteri, suami isteri, adalah kena bayar 6 orang. Bayar ada lebih daripada belanja Ramadan. Maka itu dipanggil afdal. Jadi jangan salah faham untuk melaksanakan afdal bila mana nak bayar zakat. Jadi sidang jemaah, Nabi bawa yang pertama Islam. Islam. Maka Islam ini, adab itulah dipanggil Islam. Yang kedua, Nabi membawa wahdatul fikir. Apa maksud fikir? Nabi bawa satu fikrah. Fikrah. Orang Islam ni, fikrah dia Al-Quran. Ni Ramadan, Quran ni. Orang Islam ni, fikrah dia As-Sunnah. Quran pun fikrah dia, Sunnah pun fikrah dia, Ijma' fikrah dia, Qiyas pun fikrah dia. Siapa ajar ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, fikrah yang Nabi cipta ketika mana Nabi ada, sama tak macam fikrah yang ada pada hari ni? Tak sama, tuan-tuan. Islam yang menang di zaman Nabi, sama tak Islam menang di zaman Abu Bakar? Tak sama. Zaman Rasulullah, ramai orang masuk Islam. Lalu kata Abdullah bin Abbas, seorang budak yang merupakan seorang ulama mufassirin. Dia kata apa? Ya Rasulullah, hari ni ramai orang masuk Islam, besok mu tak ada, ramai orang keluar Islam. Nabi pun bacakan umbun-umbun dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Siapa dia? Abdullah bin Abbas, seorang yang futuristik. Dia tahu bila mana Nabi wafat, timbul je zaman Abu Bakar, timbul dah orang murtad. Betul tak? Zaman Rasulullah, ramai orang masuk Islam. Zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar bukan zaman sekarang ni. Zaman sekarang lebih ramai. Zaman Abu Bakar, dah timbul dah 100,000 orang murtad. Sebab itu saya sebut, adakah pemikiran yang Nabi bawa sama dengan pemikiran hari ni yang ada? Tak sama. Jauh dah tuan-tuan kita tinggal. Tak usah kata zaman kita. Zaman Rasulullah dengan zaman Abu Bakar pun dah lain dah pemikiran orang Islam. Dah mula cilaru dah 100,000. Zaman Sayyidina Umar, orang mula tidak taat kepada Umar. Zaman Sayyidina Osman, orang mula berani bunuh Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Ali, maka bergaduh antara sahabat, kedua-dua sahabat, tapi dua-dua Allah Ta'ala ampunkan. Apa sebab?
fikrah mula celaru. Zaman Muawiyah lagi celaru. Zaman Abbasiyah lagi berudum. Zaman Osmaniyah 1926 jatuh, habis empayar Islam, dah tak ada lagi. Betul tak? Apa nak tunjuk? Sebab apa jatuh? Sebab fikrah orang Islam tak ada. Arab, kita bangga dia sebab dia Arab. Dan Nabi itu berbangsa Arab. Dan kalau kita jumpa orang Arab ni, kita rasa dia hebat. Sebab dia ada kena-mengena darah dengan Nabi SAW. Tapi bila Palestin diserang, apa orang buat? Sedia. Tuan-tuan tak usah pergi Palestin, Mesir. Dalam Ramadan ni, 4 orang ulama Azhar dibunuh. Dalam sibuk-sibuk orang tengok Gaza. Dekat Mesir ni, 4 orang ulama Azhar dibunuh. Yang membenarkan kes pembunuhan ni ialah Mufti Sabiq Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ni bukan orang mengaji biasa. Dia ni orang mengaji agama. Dia ada PhD. Dia orang ni merupakan ahli Darul Ifta dunia. Tapi kenapa dia jadi macam ni? Allahu Akbar. Ini berlaku. Ulama menyokong kepada pemerintah di Mesir yang haram untuk membunuh ulama-ulama Azhar. 4 orang mati Ramadan. Kita tak perasan. Sebab kita nampak di Gaza, dalam masa yang sama, dalam Ramadan tahun ni, ulama Azhar dibunuh di tali gantung. Yang membenarkan Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah ni bukan orang lain, guru kita. Kita mengaji dengan dia 4 tahun mengaji dengan dia. Mengaji tafsir 4 tahun dengan dia. Ketika di Kairah dulu. Tapi bila dia jadi macam ni, ada sahabat kita kata, kamu ni mengaji Universiti Mursi ke Universiti Azhar? Saya kata mengaji Azhar. Buat apa marah kepada Ali Jumaah? Dah kalau Ali Jumaah tak betul, kita marah dia. Nak dahulukan guru kita ke atau nak dahulukan agama kita? Ini berlaku sidang jemaah. Kecelaruan hari ni pelajar Azhar berpecah di sana. Sehingga ada pelajar Azhar yang konon-kononnya memperjuangkan Azhar. Tapi sebenarnya dia menghancurkan Azhar. Fikrah. Orang mengaji agama, dia boleh bersekongkol dengan kerajaan yang zalim, yakni kerajaan Abdul Fattah Al-Sisi. Tuan-tuan tengok dulu Mursi pegang 2 tahun je. Ada sahabat saya Ustaz Malik, dia biasa cerita. Mursi pegang 2 tahun. Lepas tu jatuh. 2011 nanti jadi presiden. 2013 jatuh Ramadan. Kenapa nak lantik Al-Sisi? Kata Syekh Ali Jumaah, sebab dia ni Ahlul Bait Rasulullah. Dia kata sebab ahli keluarga Rasulullah. Lantik Al-Sisi jadi presiden, jatuhkan Dr. Mursi. Bila Al-Sisi menang baru ni, menang secara haram lah. Dia menang. Apa dia buat dalam Ramadan ni? Tuan-tuan tahu tak? Saya baca dalam surat khabar Mesir. Dia mengharamkan stiker-stiker yang berada di kereta-kereta orang Mesir ni. Dia punya kereta, sallu ala nabi, sallu min nikmatillah. Ini adalah kelebihan yang datang daripada Allah. Tapi bila mana Abdul Fattah Al-Sisi naik, mana-mana rumah yang ada tulis haza fadlu min nikmatillah, siapa ada rumah tu akan disita dan sebagainya. Ini dalam berlaku, tuan-tuan. Siapa yang buat ni? Siapa yang benar ni? Ulama Azhar. Tapi bukan semua ulama Azhar. Ulama-ulama Azhar yang mementingkan keduniaan semata-mata. Maka wahdatul fikir tak ada. Fikrah tak ada.
maka fikrah yang ada di zaman Nabi, yang dibawa oleh Nabi, sudah tak ada. Sehinggalah hari ini lagi jauhlah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi dia membawa harakah. Harakah ni apa dia? Harakah ni gerak kerja agama. Nampak? Gerak kerja agama. Gerak kerja agama ni, orang fikir orang mengajar agama je kena bawa kerja agama ni. Tak. Orang tak bawa kerja agama, orang yang tidak belajar agama pun dia mesti buat gerak kerja agama. Saya bagi contoh, cikgu. Sahabat saya ngaji Mesir sekali. Dia posting, dia mengajar dekat sekolah menengah. Guru KPLI, khusus perguruan lepasan ijazah. Saya tanya Syekh, entah duduk Sabah, berapa ramai anak murid? 400 orang sekolah menengah. Entah pasti tak semua 400 orang anak murid tu semua dirikan solat? Oh, susah Syekh, mana boleh. Saya pun kata, waktu sekolah menengah pendidikan jasmani ada, kelas muzik ada, waktu semayang ada tak? Oh, tak ada. Habis kalau pelajar tak semayang, siapa tanggungjawab depan Allah? Guru-guru lah, dia kata. Sedap dia kata. Lepas tu waktu semayang tak ada. Itulah susah. Tak cakap pun susah, tak buat pun susah kata. Saya bagi tahu dia, walaupun duduk di Sabah rasa senang dan mewah, tapi tugas yang paling besar memastikan seluruh anak murid mendirikan solat. Saya bagi tahu, kalau anak murid entah tak dirikan solat, maka seluruh anak murid entah akan suruh entah jawab di hadapan Allah di mahsyar nanti. Kat rumah dia dengan mak ayah dia. Kat sekolah ni, entah pastikan. Cuba pastikan. Walaupun benda ni tidak digazetkan, cuba hidupkan supaya waktu solat ada. Guru-guru mesti pastikan anak murid dia bila mana akil balik perempuan menutup aurat. Dekat luar sekolah dia punya pasal lah. Dalam sekolah ni, inisiatif guru Islam, anak murid Islam cakap, saya ni Islam dan kamu Islam, maka tutuplah aurat. Sehingga sidang jemaah, guru-guru di sekolah menengah, dia mesti pastikan jangan timbul wala taqrabuz zina. Apa dia? Timbulnya jangan rapat pergaulan bebas terlampau rapat. Allah kata jangan rapat dengan zina. Rapat dengan zina pun tak boleh, zina lagi tak boleh. Tuan-tuan, zina tahun ni, saya ingatkan tahun lepas je, tahun ni pun lebih teruk lagi. Zina budak sekolah. Kita Selangor yang berdaftar tahun ni, Selangor tahun ni yang berdaftar, budak perempuan yang mengandung yang paling muda ialah budak tingkatan 1. Bulan 6 hari tu 4 bulan dibuang sekolah. Saya jumpa dengan satu sekolah, saya tak nak sebut. Guru disiplin dia, kita pergi ceramah, budak nak apa PMR dengan SPM. Dia cerita sekolah ni, guru disiplin dia geleng kepala, dia tak tahulah nak buat apa. Dia kata sekolah ni ustaz, saya sebut dalam ni depan Quran sebut. Dia kata 1 tahun sekolah ni 8 orang beranak, dia kata. Ini berlaku tuan-tuan. Sebab itu tak pelik tuan-tuan, kan saya pernah sebut pada tuan-tuan, 2003 sampai 2013 anak luar nikah yang berdaftar hampir 300,000. Kalau 2003-2020 harus tak 500,000? Harus. Kenapa berlaku?
Kerana kita tidak ada harakah. Sebab harakah ni, guru, pastikan jangan biarkan anak murid duduk sekali. Nampak? Saya baca dekat apa ni, surat khabar apa dah nama. Dia sebut di Indonesia lagi hebat tuan-tuan. Lagi songsang. Ni akhir zaman ni. Ibu dia dia tengok anak dia umur 13 tahun ni kuat sangat seks. Ibu dia kata tak payah main, tak payah buat dengan orang lain lah, buat dengan mak dia kata. Allah, buat dengan mak sendiri. Saya rasa tuan-tuan tahu cerita ni di Indonesia. Last sekali mak dia yang umur 40 lebih, dia pergi report polis. Dia kata apa? Dia kata, saya dah tak tahan dah kerana anak saya terlampau kuat. Dia kata. Kita dengar macam binatang. Kita nak sebut pun jijik tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak ada harakah. Gerak kerja tak ada. Gerak kerja agama tak ada. Sebab tu gerak kerja agama ni siapa kena buat? Siapa saja yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia ada gerak kerja agama. Tuan-tuan, kita mampu sebut orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang sana tak betul. Tapi kata ulama, kadang-kadang kita tak mampu nak sebut anak isteri kita dalam rumah tak betul. Betul tak? Berlaku dalam Ramadan minggu lepas, hari Khamis. Saya catat hari tu, ingat lagi, minggu lepas hari Khamis, 17 hari bulan 17 hari bulan Julai 2014, seorang pakcik yang dekat rumah ayah saya, yang umur dia lebih kurang ayah saya, umur dia 58 tahun. Dia jumpa saya dekat masjid. Kat masjid kat rumah saya, kat kawasan Melayu tu. Jumpa saya. Dia kata, saya malam tadi kena tumbuk anak saya. Subhanallah. Anak lelaki 2 orang tumbuk dia tuan-tuan dalam Ramadan. Bengkok mata dia. Dia nak tipu orang masjid macam mana? Mata bengkok. Nak kata jatuh katil. Siapa tolak? Bini tolak. Yang lebih sedih tuan-tuan, isteri dia membiarkan anak dia pukul bapak dia. Subhanallah. Kes dia apa? Kes dia, ayah dia suruh dia pergi kerja. Pergi kerja. Kalau tak nak kerja, aku tak nak tanggung dah. Pergi berambuh kau. Jadi kono-kono adik dia yang kata 5 ni nak menuntut bela bapak dia, nak menuntut bela abang dia, dia pergi tumbuk bapak dia. Pang. Abang dia tadi, tadi kau suruh aku keluar, hari ni aku tumbuk pula. Pang, keluar. Tumbuk pula. Mak dia kata, pukul. Sedih tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Berlaku dalam Ramadan. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa ni? Kerana tidak ada harakah. Tidak mendidik anak-anak dengan agama. Maka ini caranya. Sebab ada orang kadang-kadang dia didik anak, dia tak ikut style Nabi. Saya kata kena didik anak dengan Quran kecil lagi. Dia kata. Saya kata pesan, kecil lagi kena didik anak dengan Quran. Dia kata tak apa, nyanyi dulu tak apa, bawa Quran. Dia kata. Saya kata, siapa yang lebih cerdik daripada Allah dan Rasulnya? Hari ni orang suka hantar anak sekolah Cina. Betul tak? Saya nak hantar anak saya sekolah Cina, nanti boleh cakap Cina. Tak jadi apa juga. Mati juga nanti. Saya kata, apa kebaikan hantar anak sekolah Cina? Nanti boleh cakap Cina. Nanti senang bekerja. Saya nak tanya, berapa ramai orang Cina tak ada kerja? Ke semua orang Cina ada kerja? Sebab apa? Ini berlaku. Sekolah Cina. Saya nak sebut tadi, orang yang anak dia pukul bapak dia tadi, dulu saya pesan dengan dia, Haji, masa sebelum pergi Mesir, dia kata, Haji, hantarlah anak sekolah agama. Saya nak hantar anak saya sekolah Cina lah Ustaz. Senang nanti anak saya boleh cakap Cina. Ini Cina jadi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harakah, gerak kerja. Dan Nabi SAW dibawa daulah Islam
fikrah, harakah, daulah. Apa maksud daulah? Nabi ni dia bawa negara. Itulah benda yang paling besar. Sebelum Nabi pergi ke Yasrib, Nabi pergi Taif dulu. Nabi ingatkan orang Taif terima. Orang Taif kata, kami beriman apa yang kamu beriman. Lalu kata orang Taif, akan tetapi kami nak kamu beriman dengan apa yang kami beriman. Mula-mula orang Taif kata, kami akan beriman dengan apa yang kamu beriman. Maksudnya bagus dah, Nabi seronok dah. Tapi orang Taif kata, akan tetapi kami boleh beriman dengan syarat kamu beriman dengan apa yang kami beriman. Lalu turunlah ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafir. Itu cerita dia. Lalu Nabi pergi ke Yasrib. Kata Abu Jahal, di Yasrib tak jadi apa. Sebab apa? Sebab saat tu Yasrib ni, orang Makkah tahu Yasrib ni ekonomi dia hancur. Ekonomi dia merudum. Ekonomi dia tak jadi apa. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pergi ke Yasrib. Antara benda yang Nabi buat, Nabi tukar nama dia daripada Yasrib menjadi nama dia ialah Madinatul Munawwarah. Dan Madinah ni, kalau kita baca dalam surah Saba, surah Saba ni juzuk yang ke-21 kalau tak silap. Surah Saba ni Al-Quran sebut baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Satu negara, satu negeri yang Allah rahmatkan. Yang pertama di Yaman, negara Sabah. Apa ni di Yaman. Yang kedua, itulah di Madinatul Munawwarah, yang mana Allah rahmatkan orang Madinah, sehingga Allah gazetkan dalam Quran dalam juzuk yang ke-25, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang mana aku kurniakan ketenangan bagi penduduk Madinatul Munawwarah. Maka sebab apa? Dengan sebab dia taat walak kepada apa yang digerakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dulu. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini 4 kerja Nabi. Kemudian Tok Bilal sebut Habibina. Tadi Nabi Ina kan. Kemudian Tok Bilal sebut Habibina. Apa maksud Habibina? Habibina ialah kekasih kami. Firmanullah Ta'ala dalam juzuk yang ketiga, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan sekiranya kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Siapa aku? Aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih Allah, ikut Nabi. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Hujurat juzuk yang ke-28, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu kasih kepada Nabi, ini adab kita dengan Nabi. Jangan kamu la tuqaddimu, jangan kamu melebihi, jangan kamu memutuskan, jangan kamu pandai-pandai memutuskan sesuatu hukum melebihi daripada hukum Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Hukum daripada Allah dan Rasul. Jangan lebih-lebih. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa ini hukum. Kemudian sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya datangkan satu hadis. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi ni sedang memberi khutbah. Sedang Nabi beri khutbah, lalu datang orang Arab Bedui. Datang dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Nabi sedang bagi khutbah Jumaat. Hukum khutbah Jumaat ni, kalau khatib dia soal makmum, makmum boleh jawab. Waktu bila? Waktu khatib soal makmum. Tapi makmum tak boleh soal khatib. Nampak? Ni waktu bila? Waktu khutbah Jumaat. Badui ni dia nak soal Nabi, tapi skill dia tak betul. Dia soal Nabi ketika mana Nabi sedang memberi khutbah. Khutbah Jumaat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. 3 kali dia soal. Liyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yalfit. Nabi tak jawab sehingga Nabi menghabiskan khutbah. Nabi pun tanya, "Aina sa'il mata sa'ah?" Siapa yang soal aku tadi hari kiamat? Habis khutbah Nabi tanya, "Siapa soal aku tadi hari kiamat?" Dia pun dalam hati tadi, tak ada orang soal tak nak jawab. Peduli. Dia pun Nabi tanya lagi, "Aina sa'il mata sa'ah?" Siapa soal aku tadi hari kiamat? Nabi soal 3 kali. Lalu dia jawab, "Ana ya Rasulullah." Akulah yang soal tadi ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya dia, "Hal ardatta laha?" Adakah kamu bersedia menghadapi kiamat? Lalu dijawab, "Wa ma ardattu laha ya Rasulullah." Aku tak sedia menghadapi hari kiamat. Walakinni ahabbu ilaika ya Rasulullah. Akan tetapi aku cinta kepada engkau. Qala Rasul, "Al-mar'u ma'aman ahab." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta besok di mahsyar nanti. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, kita ni bila mana kita beriman, kita diajak kena letak dalam hati kita, orang yang pertama kita sayang Allah, orang yang kedua kita sayang Rasul. Kena buat macam tu. Baik saya, baik tuan-tuan, baik ibu-ibu, semua mesti letak Allah yang pertama, Rasul yang kedua. Maka itulah dipanggil Habibina. Maka kekasih kami. Sebab tu bila mana sebut kasih kami, satu hari Umar Abdul Aziz, saya baca dalam buku Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni, dia ni jadi khalifah tak lama tuan-tuan, 2 tahun juga. Macam siapa ni Mursi tadi 2 tahun juga. Umar Abdul Aziz ni, dia masa dia jadi khalifah ni, ada satu orang kata, kawan lama datang nak jumpa. Lepas sembahyang Jumaat tu, habis khutbah tu, kawan dia kata nak jumpa. Dia kata kat kawan dia, "Saya nak minta maaf sangat," dia kata. "Saya nak minta izin nak tidur kejap, letih," dia kata. Sebab letih sangat jaga orang ni. Kawan kata, "Apa tidur?" Tidur dia 15 minit. Dia tidur dalam 15 minit lepas Jumaat tu, dia boleh mimpi tuan-tuan. Dia mimpi apa? Dia mimpi dia berada di mahsyar. Dia kata Rasulullah, Abu Bakar, sebelah Abu Bakar Umar, sebelah Umar Osman, sebelah Osman Ali, sebelah Ali aku. Sebab tu riwayat khalifah yang kelima Umar Abdul Aziz. Jadi dia kata, bila mana macam tu tuan-tuan, lalu tiba-tiba aku tengah duduk dengan Rasulullah dan semua ni, datang sampah yang berasap, sampah berasap. Lalu orang pakat tendang, orang tu tendang, orang ni tendang, orang tu tendang. Lalu Umar Abdul Aziz pun tanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, apa ni?" Kata Ali, "La adri wallahi." Aku tak tahu, kata. Ali pun tanya Osman, Osman pun tanya Umar, Umar pun tanya Abu Bakar, Abu Bakar dia cakap, dia kata, dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata, "Inilah siapa dia? Hajjaj Yusuf As-Saqafi." Siapa dia Hajjaj?
raja yang jahat. Tahu tak Hajjaj ni? Orang sini tak baca kot ni. Hajjaj ni tuan-tuan, dia panggil ulama datang tempat dia, panggil datang istana dia, diberi makan, dipanggil, mari makan, mari makan. Lepas tu dia tebar racun dekat makanan tu. Orang makan, mati ulama. Ni Hajjaj. Hajjaj ni, sehingga kan mana-mana orang yang menjahit baju Hajjaj ni masuk neraka. Ijtihad ulama pada saat tu, siapa yang jahit baju Hajjaj, kenapa masuk neraka ni? Sebab dia pemerintah yang zalim. Maka orang yang menjahit baju dia, maka orang yang meredakan akan kezaliman dia, dan dia akan masuk neraka dengan Hajjaj. Allahu Akbar. Jahit baju pun dikira zalim kerana membantu kerajaan yang zalim. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, orang yang jahat, Hajjaj. Jadi tuan-tuan, apa nak sebut? Daripada sini ulama menafsirkan daripada mimpi Umar Abdul Aziz, bahawa orang yang cenderung kepada kezaliman, maka dia akan bersama dengan Hajjaj di mahsyar nanti. Dan orang yang bersama kebenaran dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia akan bersama dengan orang yang membawa agama dia di mahsyar nanti. Sebab tu tuan-tuan, apa dia ni? Inilah yang dipanggil roh. Tarbiyah Ramadan ni roh. Kita tidur malam tadi pun kita nak minta roh kita dipimpin, dibawa, dijaga oleh Allah. Kita tidur, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha kama tahfazu min ibadika salihin. Dulu masa kecil kita belajar kat sekolah, pasti cikgu kita ajar Bismikallahumma ayya wa amud. Tapi kita belajar dah besar sikit, kita nak jadi bapak budak, doa panjang sikit lah. Bismika Rabbi, dengan nama Tuhanku. Wada'tu jambi, kami melambungkan tubuhku. Aku melambungkan tubuhku. Wabika arfa'uhu, besok aku bangkit, kau yang bangkitkan. Aku bangun, kau bangkitkan. In amsakta nafsi, kalau aku tidur, kau pegang nyawaku, faghfir laha. Ramai dah orang tidur mati. Ramai. Kawan saya, hari tu orang dekat Kelantan, kawan saya orang Kubang Kriang. Ayah dia balik kerja, kata kat mak dia, nak rehat kejap lah, dia kata. Sekejap lagi buka kejut, kata. Pukul 6 dia baring, mak dia kejut, buka, dah tak ada dah. Allahu Akbar. Ni, hidup, mati. Kawan saya dulu sekali belajar di Mesir, muda lagi. Masa tu tahun 3. Tak ada sakit apa pun. Malam tu tidur, besok nak gerak subuh, mati. In amsakta nafsi, kalau aku tidur, kau pegang nyawaku, maka ampunkan dosaku. Wa in arsaltaha fahfazha kama tahfazu min ibadika salihin. Kalau kau pulang balik, dulu saya pernah sebut doa ni. Kalau kau pulang balik nyawaku, kau jagalah aku kama tahfazu, sebagaimana kau jaga min ibadika salihin, sebagaimana engkau menjaga roh-roh orang yang soleh. Maka roh orang soleh, hidup kita, kita nak macam roh orang soleh. Mati kita, kita nak dudukkan roh kita dengan orang yang soleh. Bangkit kita, kita nak dibangkitkan dengan orang yang soleh. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sejauh mana kita memahami Habibina. Dan bulan ini dipanggil bulan Syafi'ina. Apa bulan Syafi'ina? Bulan yang dipanggil bulan memohon syafaat. Sebab itu 10 malam pertama rahmat. Kata ulama, orang yang tak dapat rahmat dalam Ramadan, dia dapat laknat. Allahu Akbar. Nauzubillah. 10 malam kedua pengampunan. Tapi kalau orang tak dapat pengampunan, sebaliknya. 10 malam ketiga pembebasan api neraka. Tapi kalau tak dapat, celakalah. Maka sidang jemaah, tidakkah ketiga-tiga fasa ini dipanggil fasa syafaah? Fasa syafaah. Maka syafaah ni, syafaah, kita bangun malam 10 malam terakhir.
Tenang lah. Sebelum malam terakhir, kita disarankan supaya kita qiyamul lail di masjid, khusus orang lelaki. Iktikaf di masjid. Nabi iktikaf, Nabi tak tidur malam. Ni kenapa iktikaf ni? Dia ikut sunnah. Bagus. Dia bawa toto, bawa kelambu, tu bukan sunnah. Nabi dia tidur, dia tak tidur masjid, dia tak tidur malam, dia hidupkan malam, dia tidur lepas duha. Sebab tu orang Arab 10 malam terakhir dia cuti. Nampak? Raya pertama cuti, raya kedua kerja dah. Masa saya belajar dulu saya kata, korang tak balik kampung ke orang Arab ni? Dia kata bida'ah balik kampung kata. Sebab Nabi raya dia suruh sembahyang raya, habis sembahyang raya habislah raya kata. Yang besarnya raya haji. Raya puasa kecil je. Habis bila besar kan? 10 malam terakhir tu yang kena besar kan dia kata. Sebab tu orang Arab malam tak tidur 10 malam terakhir. Dia tidur lepas duha. Tuan-tuan pergi Mesir ke, Jordan ke, Yaman ke, pergi mana-mana, ini apa ni amalan orang Arab. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, ini bulan dia, bulan syafaat, rahmatnya dalam Ramadan, keampunan dalam Ramadan, dan pembebasan penyakit dalam Ramadan. Orang lelaki cubalah qiyamul lail di masjid. Tidur kat rumah tidurlah, tapi cubalah ambil sedikit untuk tidur qiyamul lail di masjid, walaupun 2 rakaat sekalipun. Dan akhir sekali tuan-tuan, jazakallahu khairan katsira atas borang di khatam Quran. Dan insya-Allah tahun ni program 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29 Ramadan di Makkah Al-Mukarramah. Ada orang tanya, ustaz, kenapa RM10 macam bisnes je dengan nama Allah? Tak terdetik dalam hati saya nak bisnes. Tak ada benda. Ini program kebajikan untuk pelajar-pelajar yang berada di Makkah. Sebab dulu, masa zaman belajar dulu, kita bagi tahu kat jemaah umrah, kita kata siapa yang nak buat, suruh kami buat upah baca Quran, kami sedia bantu. Lillahi ta'ala. Memang lillahi ta'ala betul lah. Dia letak 10 nama, RM5 dia bagi. Ni takkan saya nak bagi kat pelajar macam tu, zalim lah. Jadi saya dengan cara ni pelajar pondok tuan-tuan, ni bukan pelajar universiti. Pelajar universiti Mekah ni, dia kebanyakannya fahaman Wahabi. Dia takkan buat benda ni semua, sebab dia kata tak sampai baca Quran kat orang mati. Jadi ni pelajar pondok, kita suruh pelajar pondok buat. InsyaAllah tahun ni 3 malam berturut-turut, dan habis saja program insyaAllah. Saya minta pelajar emailkan semua gambar dan surat pengesahan daripada mereka. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan. Ini merupakan kebajikan kubur, kebajikan diri saya, kebajikan tuan-tuan dan ibu-ibu insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.